Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okay, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5 lah. Okay, so kelas kita malam ni ditaja oleh I Am Future Okay, pelajar dengar suara cikgu Respon lagi sekali. Dengar. Okay, so malam ni cikgu nak fokus kepada tajuk percukaian lah. So tajuk percukaian. Okey, dalam perbincangan kita malam ni cikgu ada kertas 1. Okey, ada 5 soalan, 5 soalan yang ringkas. Okey, cikgu ada kertas 2 lah. So kertas 2 ada 6 soalan 6 soalan. Okey, bahagian A, bahagian B dan bahagian C lah. Bahagian C. Okey. So kita start dengan sedikit introduction lah. Okey, so untuk tajuk cukai untuk tajuk cukai, apa pelajar perlu tahu lah. Okey, so yang ni dia akan masuk dalam paper 1 Okey, yang ni akan masuk dalam paper 1 lah. Okey, pelajar perlu tahu cukai jalan first kali. Okey, cukai jalan ni pelajar kena tahulah. Ni cukai jalan ni adalah road tax Pelajar kena tahu. Sebut saja cukai jalan, pelajar kena tahu JPJ lah. Okey, so semua pembayaran cukai dibuat di JPJ lah. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan, yang ni pelajar kena tahu. Yang ni custom custom. Okey, seterusnya cukai pendapatan. Cukai pendapatan pelajar bayar ke mana Apa maklumat yang pelajar ada berkaitan dengan cukai pendapatan? Kita nak bayar dekat mana? Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Okey, seterusnya kita ada cukai pintu. Cukai pintu ni adalah kita bayar dekat majlis perbandaran lah. Okey, majlis daerah, majlis perbandaran. So contoh sikit Okey, majlis daerah. Okey, atau majlis perbandaran lah. Okey, seterusnya cukai tanah. Cukai tanah bayar dekat mana pelajar? Boleh respon tak? Dengar suara pelajar. Pejabat tanah dan galian. Okey, pejabat tanah dan galian. Okey, pejabat ukur tu lah. Okey, seterusnya pelepasan cukai. Pelajar kena tahu bila sebut saja pelepasan cukai, yang ni kita rujuk kepada jadual lah. Okey, seterusnya potongan cukai bulanan, ni PCB. PCB ni ada dalam slip gaji Okey, seterusnya rebate. Rebate ni pulangan yang kita dapat lah. Sebut saja rebate, pulangan. Okey, biasanya rebate ni kita refer kepada, sebut saja zakat. Zakat adalah rebate lah. PCB pun adalah rebate juga Okey, seterusnya taksiran cukai berasingan dan taksiran cukai bersama. Dua ni kita kena buat lah. Okey, yang ni pelajar perlu tahu. Okey, seterusnya introduction sedikit. So tujuan percukaian, yang ni pun pelajar kena tahu. Okey apa ni cukai? Cukai ni adalah satu proses hasil wang yang dikutip lah. Okey, yang dikutip ataupun yang dikumpul daripada individu dan syarikat lah untuk pembangunan negara. Pelajar kena tahu. Okey, kenapa kita kutip cukai? Untuk pembangunan negara lah, dan dengan menyediakan kemudahan. Okey, so kita tengok dekat sini, ni flowchart ni pelajar kena tahu jugalah. Rakyat bayar cukai, cukai diuruskan oleh kerajaan. So kerajaan membangunkan negara dan seterusnya rakyat menikmati kemakmuran tu. Okey, tujuan percukaian diringkaskan seperti berikutlah. Okey, yang ni kita ada 5 ringkasan Ada 4 ringkasan. Okey, tujuan cukai lah sebagai sumber pendapatan negara lah. Okey, sumber pendapatan negara. Untuk kerajaan mentadbir negara lah kita guna duit cukai tu Seterusnya alat melaksanakan polisi kerajaan. Okey, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. So cukai ni dikenakan
pada suatu barang atau perkhidmatan lah. Okey, supaya rakyat mengurangkan pembelian barangan atau perkhidmatan. Contoh dia rokok lah. So cukai rokok ni tinggi, so rakyat akan kurangkan pembelian barangan tersebut lah. Seterusnya, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Ni poin penting ni. Okey, tujuan percukaian. Okey, sekejap lagi kita jawab soalan berkaitan dengan tujuan percukaian lah. Okey, seterusnya, okey, ke mana hasil cukai digunakan? Okey, first kali pendidikan lah. Bina sekolah, bagi buku teks percuma pada pelajar, semua guna duit cukai. Kesihatan ni hospital lah. Okey, hospital, okey, untuk kebajikan ni, yang ni subsidi atau bantuan kepada golongan yang memerlukan. Okey, seterusnya infrastruktur lah. Okey, sediakan kemudahan awam, bas dan sebagainya lah. Okey, untuk pertanian dan perindustrian. Seterusnya untuk keselamatan dan pertahanan negara dan pembangunan lah. Okey, so dekat sini apakah jenis cukai dan kesan mengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan lah. Okey, so yang ni pelajar boleh baca lah dalam buku teks. Cuma pelajar perlu tahulah. Okey, tarikh penghantaran borang taksiran ni kalau untuk individu sebelum 30 hari bulan 4. Okey, kalau untuk syarikat 30 hari bulan 6 lah. Okey, rekod yang perlu disimpan ni selama 7 tahun. Okey, taksiran cukai ni contoh taksiran cukai tahun 2021 diambil pendapatan 2020 lah. Okey, tahun sebelumnya lah. Okey, rekod perlu disimpan selama 7 tahun. So kalau contohnya lah, cikgu klaim cukai, so dalam tempoh 7 tahun tu LHDN minta balik maklumat tahun, contoh tahun 2015 dan sebagainya, cikgu kena bagilah. Okey, so seterusnya yang ni ringkas, tak ada apa-apa. Okey, so ni pendapatan bercukai. Pelajar perlu tahulah. Okey, kalau dia bagi saja pendapatan tahunan, dia nak pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai ni mesti jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Okey, seterusnya pendapatan tahunan. Okey, pelajar kena tahu pendapatan tahunan ni tidak termasuk allowance lah. Tidak termasuk allowance. Contoh gaji cikgu kan, gaji cikgu 5,000 contoh Okey, gaji cikgu 5,000, allowance cikgu, katalah allowance cikgu 1,000. Okey, so kalau cikgu nak cari pendapatan bercukai cikgu hanya ambil 5,000 saja. Allowance ni tidak dikira lah. Allowance ni datang daripada mana? Daripada kola ni lah. Okey, ni istilah-istilah kalau yang dah bekerja dia faham lah. Kola ni apa dia, allowance bantuan sara hidup. Okey, seterusnya allowance lain tu semua tidak dikira Okey, so pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai ni merujuk kepada perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma dan sumbangan lah. Okey, yang ni pengecualian cukai ni mesti dapat surat daripada kerajaan lah. Okey, contoh dia. Okey, kita bukan senang-senang kita derma rumah kebajikan, kita nak dapat pengecualian cukai, tak boleh So mesti ada surat daripada pihak kerajaan. Okey, dan seterusnya sumbangan kita kepada perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan lah. Okey, so ringkas lagi pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni boleh rujuk kepada jadual yang dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, so biasanya individu 9,000. Okey, untuk KWSP dia ada jumlah dia, untuk insurans dia ada jumlah dia. Okey, so settle yang ni. Okey, jadual kadar cukai pendapatan. So jadual ni mesti diberi semasa periksa. Okey, depend pada soalan. Okey, ada setengah soalan dia dah screenshot yang sikit dan dia dah masuk dalam soalan Okey, depend pada soalan. Okey, so okey, itu saja introduction. So kita pergi terus kepada soalan Kita terus kepada soalan.
Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan kertas 1. So, cikgu ada 5 soalan yang ringkas lah. Okey, antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai pelepasan cukai? So, pelajar yang mana pelepasan cukai? Okey, bila sebut saja pelepasan cukai, mesti rujuk kepada jadual lah. Jadual yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri itu. Okey, kita tengok dekat sini subsidi majikan, derma, yuran pengajian dan allowance bantuan sara hidup lah. Okey, kita tahu pelepasan cukai ni adalah yuran pengajian lah. Okey, yuran pengajian. So, katalah gaji cikgu, pendapatan cikgu setahun RM50,000 RM50,000. Okey, so daripada yuran pengajian anak cikgu belajar di universiti, so cikgu akan dapat pelepasan cukai lah. Okey, yang ni pelajar kena tahu. Okey, yang lain ni tidak dikira dalam pendapatan bercukai lah. Kalau derma ni masuk kategori apa ni pelajar? Respon derma. Pengecualian cukai. Okey, so pelajar kena tahulah. Okey, yang ni allowance ni masuk dalam gaji kita tak kira pendapatan Okey, subsidi majikan pun sama. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Okey, antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai pengecualian cukai? Okey, tadi kita dah bincang pengecualian cukai. So, yang mana satu pengecualian cukai pelajar? Hadiah ni pengecualian cukai tak? Tak Okey, derma. Derma tadi kita dah cerita kat atas So, derma adalah pengecualian cukai. So, rebate cukai, zakat atau fitrah. Dua ni adalah rebate Rebate ni maksudnya duit pulangan yang kita dapat balik. So, jawapan dia 1 dan 2 Tadi kita dah discuss hadiah ni. Hadiah ni termasuk dalam pengecualian cukai Okey, 2A. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Kisha memiliki sebuah rumah kediaman di Taiping, Perak. Okey, dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Taiping. So, diberi bahawa nilai tahunan dia 7,226 dengan kadar cukai pintu 5% lah. Ni setahun setahun. Okey, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Kaisar untuk setiap setengah tahun. Okey, dekat sini dia trik pelajar Pelajar kena tahu dia nak setengah tahun saja. So, kalau setahun 5%, so 5% darab dengan 7,226. So, boleh tekan kalkulator lah. Okey, so 5% maksudnya 0.05 lah. Okey, darab dengan 7,226. So, kita akan dapat setahun 361.3. 361.3. Okey, so ni untuk setahun. So, kalau setengah tahun kita bahagi 2 361.5 bahagi dengan 2 lah untuk setengah tahun. So, kita tekan kalkulator. 3613.3 bahagi dengan 2. So, pelajar akan dapat 180.65. So, 180.65. Okey, so jawapan dia B lah. Okey, soalan ni soalan direct pelajar Soalan direct. Okey, maksudnya kalau cukai pintu tu dia bagi persen, dia bagi nilai tahunan. Mudah aja. Okey, dia trik pelajar untuk setengah tahun saja Okey, kita settle soalan yang ketiga. Cikgu nak pergi pada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, Adalia dan rakannya makan pagi di sebuah restoran. Okey, mereka telah makan 2 pinggan mi goreng, 6 biji bobola ayam dan 2 gelas teh ais. Okey 2 gelas teh ais. So, dekat sini dia dah ada dah. Okey, mi goreng RM4,
Nasi goreng RM4.50, buah bola ayam 2 sen sebiji, teh ais RM2.50. Okey, dia beri bahawa restoran mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Okey, hitung jumlah bil mereka lah. So sekarang ni kita tahu cukai perkhidmatan tu 6%. So kita tengok dulu dia makan apa. 2 pinggan mi goreng. So mi goreng RM4 lah. So 2 pinggan RM2 Raja respon RM8 dah. Okey, 6 biji buah bola ayam. So buah bola ayam berapa? 20 sen So kalau 6 biji berapa? Respon RM1.20. Okey, 2 gelas teh ais. Teh ais berapa? RM2.50. So kalau 2 gelas RM5 lah. Mudah je. Okey, so kita totalkan 9, so RM14.20 RM14.20. Okey, ni jumlah yang dia perlu bayar lah. Okey, tidak termasuk ni belum dikira cukai perkhidmatan lagi. Okey, so jawapan dekat sini ada tapi jawapan dia belum dikira cukai. So kita kira cukai tu 6% daripada RM14.20. So 6% daripada RM14.20. So darab je pelajar. So cikgu darabkan 0.06 darab dengan RM14.20. Okey, so pelajar akan dapat 0.85 lah. Okey, 0.85 ni cas yang dikenakan cas yang dikenakan. Jadi so hitung jumlah bil mereka. So jadi bil dia berapa? RM14.20 kita tambah dengan 0.85. So pelajar boleh kira lah 10 naik 1, so 5 RM15.05. So jawapan dia adalah C lah. Jawapan dia adalah C. Setakat ni boleh pelajar? Boleh follow cikgu? Boleh Okey, senang je. Okey, antara berikut pasangan mana yang betul? So cukai tanah lembaga hasil dalam negeri, betul tak? Betul tak pasangan dia? Kalau cukai tanah kita bayar kat mana tadi? Jabat tanah dan galian. So yang ni salah lah. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan kita bayar dekat custom, betul Yang ni betul. Okey, cukai pintu bayar dekat mana? Tadi kita bincang. Okey, pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis perbandaran. Okey, last sekali cukai pendapatan bayar dekat mana? Cukai pendapatan pelajar lembaga hasil dalam negeri. So bukan JPJ, so salah. Jawapan dia 1, 2 dan 3. So settle untuk soalan ni, mudah. Boleh pelajar setakat ni boleh? Boleh Okey, kita pergi kepada kertas 2. Okey, kertas 2. Okey, soalan yang pertama. So jadual menunjukkan kapasiti 2 buah kereta. Okey, dan jadual 2 menunjukkan kadar cukai jalan kereta milik persendirian di Semenanjung Malaysia. So dia dah bagi 2 biji kereta kat sini. Kereta Proton X70. Okey, 1799cc. Toyota Innova 1998cc. Okey, so dekat sini dia bagi kapasiti enjin kalau antara 1600 hingga 1800. Okey, cukai dia rotek dia 200 lah. Okey, 200. So setiap lebihan tu didarabkan dengan 4% lah. Didarabkan dengan 40 sen. Okey, seterusnya kapasiti enjin 1800 hingga 2000. Okey, kadar asas dia RM280. So setiap lebihan dia ditambah dengan 50 sen.
Okey, so soalan dia. Okey, jadi Puan Adlina membeli satu kereta yang ditunjukkan dalam jadual. Okey, cukai jalan yang dibayar adalah lebih daripada 280. Okey, so dia bayar lebih 280. Tentukan kereta yang dibeli. Okey, kereta apa yang dibeli kalau dia bayar lebih 280? Belajar. Yang CC dia 1800 hingga 2000. Jadi kereta apa dia beli kat sini antara dua ni? Toyota. Okey, so Toyota So pelajar kena tulislah. Okey, Toyota. Sekejap. Okey, so kereta Toyota. Okey, so kereta yang dia beli dia Toyota. So hitung cukai jalan. Macam mana kita nak kira cukai jalan? So pelajar boleh cuba dulu. Okey, so cikgu tunjuk So cukai jalan. Okey, dia kena bayar first kali 280 lah. 280. Okey, ditambah dengan pelajar kena tengok CC dia lah. Kena tengok CC dia. So 280 tambah dengan CC dia tadi, CC kereta Innova tadi 1998 ditolak dengan 280 ni untuk 1800 tolak 1800. Okey, didarabkan dengan 50% lah. So daripada jadual tu, so darab 50%. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator, kira berapa dapat. Okey, first kali tolak dulu tolak dulu. So 1998 ditolak dengan 1800. So kita akan dapat 198 darab dengan 5%, 0.5. So cikgu betulkan sikit, 0.5%. Okey, darab dengan 0.5. So kita akan dapat RM99. Okey, so 280 tambah dengan RM99. So pelajar akan dapat RM 379. Okey, so ni skema jawapan dah ada Okey, skema jawapan dah ada. Dan cikgu dah share dah slide cikgu tu dah. Okey, handout cikgu. So pelajar boleh print, pelajar boleh test lah. Okey, so settle soalan yang pertama. Okey, ni soalan bahagian A lah. Soalan bahagian A ni direct. So berapa markah? 3 markah. So pelajar dapat daripada mana? First kali Toyota lah. Okey, dan pengiraan ni 1 markah. So jawapan dia 1 markah lah. Okey, 3 markah. Okey, boleh pelajar Boleh? Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua tadi pun kita dah discuss. Nyatakan 2 tujuan percukaian. Okey, 2 tujuan percukaian. Okey, first kali apa dia? Pelajar, cikgu nak jawapan. Kenapa kita kutip cukai? Untuk apa kerajaan kutip cukai? Okey, pembangunan negara. Okey, ni senang Pembangunan negara. Sorry, pen cikgu ni respon lambat negara. Okey, yang kedua. Kenapa kutip cukai? Okey, cikgu tunggu respon. Pembangunan negara. Okey, stabilkan ekonomi. Ni poin penting ni poin penting. Stabilkan ekonomi.
Ekonomi. Bukan kerajaan suka-suka kutip cukai untuk kestabilan ekonomi, untuk pembangunan negara, untuk mentadbir negara pun dia guna duit cukai. Okey, seterusnya dia mengagihkan pendapatan tu lah, okey, kepada masyarakat lah untuk kebajikan. So apa-apa saja soalan, apa-apa saja jawapan betul lah dekat sini Okey, so settle. Soalan yang kedua, Andi memiliki sebidang tanah. Okey, keluasan tanah dia 45 meter darab 80 meter. Okey, diberi kadar cukai tanah yang dikenakan 0.24 sen ke setiap meter persegi. So kita kena kira dululah, 45 meter darab 80 darab dengan 0.24%. Okey, hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Andi setiap tahun. Yang ni kira direct saja kira direct je. So 45 darab dengan 80. Ni keluasan tanah lah. Ni keluasan tanah. Okey, didarabkan dengan 0.24 sen. So pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, 45 darab dengan 80 darab dengan 0.24. So pelajar akan dapat 864. Senang je RM 864. Okey, soalan yang ketiga. Okey, so jadual di bawah menunjukkan pendapatan tahunan. So pelajar kena tahu, okey, bila dia bagi pendapatan tahunan, dia nak pendapatan bercukai. Ni dia nak pendapatan bercukai. So cikgu ringkaskan lah. Apa pun cikgu malam ni Okey, so jumlah pengecualian cukai dan pelepasan cukai bagi wong dan silva. Okey, so sekarang ni dia dah bagi wong pendapatan tahunan dia 56345. Okey, pengecualian cukai dia 1110 dan pelepasan cukai dia 19500 lah. Okey, silva pendapatan tahunan dia 58,000 ni lah. Okey, ditolak dengan pengecualian cukai dan ditolak dengan pelepasan cukai. Tentukan siapa yang layak mendapat rebate cukai sebanyak 400. Okey, berikan sebab dan tunjukkan langkah kerja. So macam mana kita nak buat? Okay, first kali kita kira wong dulu. So dia nak langkah kerja pelajar kena tunjuk lah. Okay, wong. Jadi pendapatan tahunan dia berapa? 56,345 ditolak dengan pengecualian cukai 1,110 ditolak dengan 19,500. So kita dapat, so pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, sekejap cuba kita kat sini Okey, 56,345 tolak dengan 1,110 tolak dengan 19,500. So pelajar akan dapat 35,735. Okey, 35,735. Okey, so ni untuk wong. Okey, so bila kita dah kira wong, kita kira silva pula lah. Okey, silva pelajar kira dapat berapa pelajar? Boleh tolong kira? 58,420. Okey, ditolak dengan 500 ditolak dengan 24,370. So dapat berapa pelajar? Tekan kalkulator. 33,550. Okey, terima kasih respon. So dua-dua kita dah dapat. Okey, soalan dia, antara won dengan silva,
siapa yang layak mendapat rebate 400? Okey, siapa yang layak antara dua orang ni? So Silva lah. Okey, so Silva layak mendapat 400 rebate. Okey, reason dia kenapa? Reason dia kenapa dia dapat 400? Okey, so jadi kita kena rujuk kepada jadual So kenapa Silva layak mendapat RM400? Sebab pendapatan dia kurang daripada 35,000. Okey. So pelajar kena tulis mendapat 400 kerana, so cikgu tulis kat atas kerana pendapatan. Jadi pelajar kena master betul-betul pendapatan kurang kurang daripada 35,000 35k. Yang ni pelajar kena tahu, take note kat situ. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, so 4 markah lah, 4 markah. So markah ni datang daripada mana? Okey, yang pertama ni 1 markah. So jawapan dekat sini 1 markah, 400 1 markah, reason awak 1 markah lah. So 4 markah dekat situ. Okey, so kita sambung soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan bahagian B dah. Okey, soalan bahagian B ni dia panjang sikit, kertas 2 Okey, jadual. Okey, sebelum tu take note sikit. Okey, pelajar, kalau kertas 2 Okey, bahagian A berapa soalan pelajar? 10 soalan. Cikgu tanya, cikgu jawab lah. 10 soalan Okey, markah dia 3 hingga 5 markah saja. Markah, sorry macam-macam. Okey, so 3 hingga 5 markah. Okey, bahagian B berapa soalan? 5 soalan. So markah dia antara 5 hingga 8 Okey, tengok kepada soalan lah. Tengok kepada soalan. Bahagian C dia ada 2 soalan. 2 soalan. Okey, jawab 1 dah. 1 dijawab. So dekat sini 15 markah. Pelajar kena master kena master yang ni. Okey, bila bahagian B kita tengok markah dia, pembahagian markah dia So markah dia besar lah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, jadual menunjukkan banjaran pendapatan bercukai. Okey, jadual 2 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Jamal. Okey, so dekat sini banjaran pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai kita tahu kalau 50,000 hingga 70,000, so cukai dia 1,800. So balance dia didarab dengan 14%. Ini pelajar kena tahu. Okey, kalau pendapatan dia 70,000 hingga 100,000, so untuk 70,000 pertama dia wajib bayar 4,600. So balance dia didarab dengan 21%. Okey, ni pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ni, yang ni ditentukan oleh lembaga hasil dalam negeri lah. So individu dia boleh claim 9,000. Okey, insurans dan KWSP dia boleh claim 7,000 maksimum, tapi dia claim 6,000 lebih. Okey, derma kepada perpustakaan, so dia derma 2,500. Okey, sepatutnya derma ni dia masuk dalam pengecualian cukai Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Jamal pada 2020 ialah 82,000. Okey, so ni pendapatan dia 82,000. Pelajar kena tahu.
Okey, dan dia bayar zakat 800. Okey, zakat ni adalah rebate. Okey. So sekarang ni kita tak tolak lagi Pelajar kena hati-hati dengan soalan ni, sebab rebate ni last sekali baru kita tolak. Okey, soalan pertama, hitung pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. So cikgu tulis kat sini pendapatan bercukai sama dengan pendapatan tahunan. Okey, tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Okey, tolak dengan pengejualan cukai lah. Okey, so kita tengok dekat situ, bila kita rujuk jadual tadi jadual tadi ni adalah pelepasan cukai. So dekat sini kita boleh totalkan dia lah 9,000, 6,860 dengan 2,500. So kita total dekat sini dapat berapa ni? Okey, pelajar boleh total dulu So 9,000 tolak dengan 6,860. Bukan tolak ni, tambah 9,000. Okey, tambah 6,860. So tambah dengan 2,500. Okey, so kita akan dapat 18,360. 18,360. Pada titik ni. Okey, jadi pendapatan tahunan dia tadi. So yang ni okey, ditolak dengan pelepasan cukai lah. So kita tulis pendapatan, cikgu kira kat sini lah. Okey, pendapatan bercukai sama dengan 82790 ditolak dengan 18,000. Apa tadi pelajar? 18,360. Okey, 18,360. So kita dapatlah jawapan dia. So pelajar boleh tekan kalkulator. 82790. 82790 ditolak dengan jawapan yang kita dapat tadi. So pendapatan bercukai dia 64,430. So jawapan dia, kenapa tak boleh detect ni? Okay, tak apalah. Okey, so baru detect. So kita akan dapat 64,430. RM 64,430. Okey, ni adalah pendapatan bercukai. Okey, seterusnya hitung cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni kita ambil daripada duit yang ada ni lah. Okey, kita rujuk jadual. So 64,430. Okey, so kita tengok kat sini. 64,000 dia duduk kategori mana? Kategori atas ke bawah? Ajar boleh respon. Kategori yang pertama kan? Betul? Ni 64,450 ke 30 tadi? Cikgu lupa. Okey, 64,430. Okey, so dia masuk dalam kategori ni lah. Okey, so nak kira dia 50,000 yang pertama ni dia kena bayar 1,800. So 1,800 ni wajib dia bayar. Okey, ditambah dengan so balance dia. Okey, so jadi 64,430 ni kita tolak dengan 50,000 lah. Okey, so pelajar boleh tolak dengan 5,000. Okey, 5,000 ke 50,000? 50,000 So pelajar akan dapat balance dia 14,430. So 14,430 ni lah yang kita darab dengan
14%. Okey, setakat ni boleh follow tak pelajar? So, lepas kita tolak, jadi cikgu tulis kat sini 64,430 tolak dengan 50,000. So, kita akan dapat 14,430 didarab dengan berapa persen? 14%. So, pelajar akan dapat ni 14% bagi 100 lah, 0.14 lah. Okey, so 14,430 darab dengan 0.14. 0.14. So pelajar akan dapat RM2,020 20 lah. RM2,020 20. So yang ni ditambah dengan 1,800 lah. Okey, so pelajar kena bayar. Sekarang ni pendapatan dia. So dekat sini juga pendapatan dia. So dia kena bayar tadi 1,800. Okey, ditambah dengan RM2,020 20. So total dia kena bayar RM3,020 lah. Okey, RM20 20. So ni adalah jawapan dia lah. Ni adalah jawapan dia. Okey, pelajar kena tunjuk jalan kira sebab markah dia 4 dekat sini. So pelajar kena tunjuk dah daripada awal tadi. Okey, 64,000 ditolak dengan 50,000. So balance dia darab dengan 14%. So dapat 2,020. So kita tambah dapat RM3,020 Okey, soalan seterusnya. Okey, nyatakan perbezaan pelepasan cukai dengan rebate. Apa beza dia pelajar? Apa beza pelepasan cukai dengan rebate cukai? Pelepasan cukai ni kita tolak waktu bila? Okey, pelepasan cukai ni ditolak daripada, so pelajar tulislah ditolak daripada cikgu ni, daripada pendapatan tahunan. Okey, so untuk cari pendapatan bercukai, betul pelajar tadi, pelajar respon tadi. So nak cari pendapatan bercukai kan. So pendapatan tahunan tolak pelepasan cukai. Okey, rebate ni apa dia? Rebate ni ditolak waktu bila? Ditolak waktu bila pelajar? Daripada cukai yang dikenakan lah, daripada cukai yang dikenakan. Ni cikgu kata pelajar kena tahu juga teori dikenakan. Okey, so settle untuk soalan ni 2 markah. So pelajar kena tahu apa dia pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni kita tolak daripada pendapatan tahunan lah untuk cari pendapatan bercukai. So rebate ni apa dia? Rebate ni ditolak daripada cukai yang dikenakan. So pelajar dah kira cukai dikenakan 1,000. So rebate dia berapa ratus? So tolak. So total dia kena bayar berapa? Okey, seterusnya. So ni ada skema kat bawah ni Okey, pendapat anda. Okey, berikan satu cara untuk Encik Jamal mengurangkan cukai pendapatan yang perlu dibayar. So macam mana dia nak kurangkan cukai yang dikenakan? Macam mana kita Encik Jamal ni nak kurangkan cukai yang dia kena bayar tu? First kali apa? Ajar menambahkan bayaran zakat. Lagi tambah zakat. Selain daripada tu, pelajar respon
ambil insurans. Betul? Sebab insurans tu kita dapat pelepasan cukai. Okey, ambil insurans untuk anak-anak lagi. Derma. Okey, menambah derma dan sumbangan kepada tempat yang kerajaan bagi pelepasan lah. So okey, settle untuk soalan D. So kita pergi kepada soalan yang terakhir lah. Soalan yang terakhir untuk hari ni okey, soalan 5. Okey, Encik Ravi menggunakan P kilowatt elektrik pada bulan April. Okey, diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt. Okey, penggunaan kalau lebih daripada 600 kilowatt, so dikenakan cas perkhidmatan dia 6% lah. Okey, jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Ravi pada bulan April. So dekat sini kita tengok. So ni blok tarif dia lah. Okey, blok pro rata, kadar dan amount. Hitung nilai P, Q, R dan S. Mana P ni? So P tak ada P tak ada. Okey, P ni apa dia ni? Kejap ke atas. Menggunakan P kilowatt. Okey, hitung nilai Q, nilai R dan nilai S lah. So macam mana kita nak kira? So yang ni darab biasa saja Okey, blok tarif ni sama dengan blok pro rata ni lah. Okey, so yang ni darab dengan sebelah dia lah. Okey, so kita tengok yang pertama 200. Okey, didarabkan dengan 0.218. So pelajar akan dapat 43.6. So yang lain pun sama juga. Yang ni 0.334 darab 100. So pelajar dapat terus lah. Kalau darab 100 kan alih titik 2 kan. So dekat sini pelajar dapat 33.40. Okey, so untuk R 0.516 didarabkan dengan 300. Okey, so pelajar akan dapat 154.8. 154.8. Okey, dan yang seterusnya untuk S 0.546 didarabkan dengan 150. So pelajar akan dapat 81.9. 81.90. Okey, so setakat ni boleh pelajar? Kat sini boleh? Pelajar boleh respon? Boleh Okey, last sikit lagi. Okey, hitung bil elektrik rumah kediaman dia pada bulan April. So macam mana kita nak kira untuk bulan April tu? Berapa bil dia? So kita kena tambah semua dululah. Okey, kita kena tambah semua dulu. So pelajar, bila pelajar tambah, pelajar dapat berapa kat sini? Dapat 3.6. Okey, tambah 33.4 tambah 154.8. So kita tambah lagi 81.9. So pelajar akan dapat berapa? 313.7. 313.7. Okey. So dekat sini pelajar kena tengok pelajar kena tengok dia kenakan cas 6% untuk yang melebihi 600 kilowatt. So sekarang ni bila kita total dekat sini, kita total dia dah 650 watt jadi dia lebih daripada 600 kilowatt. Jadi jumlah akhir tu
jumlah bil akhir. Ini tarif yang terakhir sekali dia ni. Yang ni. Okey, mesti didarab dengan 6%. Okey, jadi 81.90 didarab dengan 6%. 600 lah. Okey. So kita akan dapat 81.90 darab dengan 0.06. So kita akan dapat RM4.92. So RM4.92. So ni adalah cukai perkhidmatan lah. Jadi yang ni ditambah dekat sini. Okey, daripada bil tadi 4.92. So kita tambah dengan 313.7. So pelajar akan 313.7. Okey, so pelajar akan dapat 318.6. Jadi dia kena bayar RM318.60. RM318.60. RM18.60. Betul dah ni skema jawapan. Kita check sikit. Okey, betul So RM318. Okey, dan last sekali. Okey, sebagai seorang pengguna yang bijak, okey, berikan satu langkah yang boleh dilakukan oleh Encik Ravi mengurangkan bil elektrik di rumahnya. Macam mana langkah dia? Ni senang je pelajar. Respon. Macam mana nak kurangkan bil elektrik di rumah? Okey, gunakan tenaga solar. Okey, tutup switch lepas digunakan. Okey, kurangkan penggunaan aircon. Banyak kat sini Okey, pelajar jawab guna solar. Boleh, tak ada masalah. Solar ni kalau kat rumah kita guna untuk air panas lah biasanya. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Ada soalan pelajar nak tanya tak? Pelajar boleh tak untuk tajuk insurans ni? Soalan dia simple je, macam ni je, direct je. Boleh tak? Setakat ni. Boleh Okey, so itu saja daripada cikgu untuk hari ni. So cikgu nak screenshot sekejap, sabar. So cikgu screenshot. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Okey, so itu saja daripada cikgu. Lagi sekali terima kasih kepada semua. Boleh komen, like dan subscribe di channel cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.